Tak nampak. Kat bahagian komen, bila kita dah share tak nampak. Okey, terima kasih. Dah ni dah. Okey, dari segi bahasa, fiqh dari segi bahasa artinya faham. Okey. Kalau dalam bahasa Arab tu fiqh, ejaan dia macam mana? Kat sini susah, kita tak ada, saya nak tulis okey, kalau dekat sini kan, dalam ayat ni lah firman Allah ni. Dekat sini kalau ejaan fiqh dia fa qaf ha kan, fiqh. Okey, fiqh. Maksudnya dia seerti kalau dalam bahasa Arab tu al-fahmu, faham. Maksudnya fahamlah kalau orang kata orang tu faqih. Faqih dalam sesuatu ilmu, sesuatu bidang, dia bererti orang itu faham, mahir tentang satu ilmu tu. Okey. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut orang yang faqih ni adalah orang yang fahamlah, orang yang pakarlah dalam bidang tu. Okay, itu dari segi bahasa, fiqh dari segi bahasa bermaksud faham. Okay, kalau kita tengok dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Okay, yafqahu. Faqafha dekat sini ni lebih ke yafqahu ni adalah dia merujuk kepada perkataan jamak lah perkataan jamak. Jadi dekat sini artinya, maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan, nasihat dan pengajaran. Perkataan ini merujuk kepada nasihat dan pengajaran. Jadi dekat sini yafqahuna ni bermaksud memahami, faham dekat sini. Okey? Ini dia bagi contoh firman Allah dalam ayat Al-Quran lah, di mana penggunaan perkataan faqaha ni, fiqhu ni adalah merujuk kepada faham, al-fahmu. Okey, dari segi bahasa fiqh bermaksud faham. Kita sebut sekali lagi, kita kata orang ni adalah seorang yang faqih dalam bidang agama. Ia bermaksud dia adalah seorang yang faham tentang ilmu-ilmu keagamaan. Okey, itu dari segi bahasa. Okey, sekejap. Okey, dan ada lagi firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 44. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kat sini, kalau saya boleh, saya tak pandai sangat nak guna. Boleh. Okey, ada dekat sini saya tak pernah guna ni. Okey, kat sini kan. Ini adalah kecilkan sikit. Tak apalah. Okey, dalam ayat surah Al-Isra ayat 44 ini, perkataan faqaha dekat sini kita boleh tengok. Ini adalah fa'il dalam bahasa Arab saya tak apa. Saya tak bolehlah nak pergi kepada, tapi kalau siapa yang belajar bahasa Arab dia akan tahulah. Mungkin saya dalam kelas ni pun ada yang daripada sekolah agama yang belajar bahasa Arab. Kita ada isim, kita ada fi'il, perbuatan, nama macam dalam bahasa Melayu yang kita belajar, kata nama, kata tempat, perbuatan apa semua kan. Okay, dekat sini ini adalah perbuatan faqaha dekat sini yang merujuk kepada istilah fiqh tadi walakin la tafqahuna tasbihahum. Maksudnya dekat sini akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Okey, ayat ini merujuk kepada perkataan fiqhu, al-fiqhu adalah seerti ataupun sama dengan perkataan al-fahmu, faham. Okey, akan tetapi mereka tidak faham akan tasbih mereka. Okey. Seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis 869. Inna taula salatir rajul
wa qisara khutbatihi ma'innatum min fiqhihi. Okey, maksudnya sesungguhnya seseorang yang panjang solatnya dan pendek khutbahnya adalah tanda kefahamannya. Dekat sini perkataan ni fiqhihi, fiqh, bermaksud kefahaman. Okey. Ini dari segi fiqh, definisi fiqh dari segi bahasa. Okey. Macam mana saya nak stop? Tak apalah. Mana nak stop ni? Sekejap Apa pernah ni? Saya first time saya guna ni. Mana nak kembali kepada ya ke? Alamak. Siapa tahu? Tutup balik. Okey. Maaf dah. Okey, yang tadi adalah makna fiqh dari segi bahasa. Okey, seterusnya definisi atau makna fiqh dari segi istilah, dari sudut istilah. Pertama, dia ada dua makna ataupun dua definisi. Yang pertama adalah fiqh bermaksud mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan segala perbuatan dan perkataan mukallaf berdasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci, iaitu nas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Ijtihad yang diambil daripada kedua-duanya. Okey? Maksudnya kat sini, dari segi istilah, fiqh itu bermaksud kita mengetahui hukum syarak terhadap hukum-hukum terhadap setiap perbuatan dan perkataan yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai seorang Muslim yang mukallaf. Kita seorang Islam, kita ada tanggungjawab terhadap agama kita. Jadi kita tahu apa hukumnya, contohnya hukum solat 5 waktu, apa hukumnya. Okey? Dia ada dalam keadaan tertentu macam mana. Jadi kita mengetahui tentang hukum syarak itu, kita sebut dia sebagai fiqh. Fiqh. Itu dari segi istilah, maksud yang pertama. Yang kedua, fiqh adalah merujuk kepada hukum syarak itu sendiri. Hukum syarak itu sendiri bermaksud hukum wajib, sunat, kita ada makruh, haram, dan ada lagi lah istilah-istilah dari segi hukum syarak itu sendiri, yang mana maksud yang kedua dari segi istilah, fiqh itu adalah merujuk kepada hukum syarak itu sendiri. Dia ada dua dekat sini. Maksud dari segi istilah dia ada dua, fiqh. Yang pertama, kita mengetahui tentang hukum syarak terhadap semua perbuatan yang kita lakukan, perbuatan dan perkataan mukallaf berdasarkan dalil. Maksudnya hukum yang ada dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun sunnah, ijma' dan sebagainya, yang mana yang ada dalam syariat Islam lah. Dan yang kedua adalah merujuk kepada hukum syarak itu sendiri. Okey, itu dari segi istilah. Okey, kita ada penerangan lanjut. Kalau kamu nak baca yang saya bagi scan yang tadi kan, saya scan daripada buku sebenarnya sebab saya rasa tak ni lah pula kalau kamu belajar tak ada. Kalau siapa ada buku nak beli ataupun dah ada buku, boleh rujuk terus buku. Tapi saya memang disebabkan kita pun secara online apa semua kan, nak suruh kamu beli. Kalau kelas sebelum ni memang saya ada penerbit lah yang menjual, bukan penerbit UMT lah, penerbit luar kitab ni. Jadi pelajar kena beli sebagai rujukan sebab kalau belajar dalam kelas kan. Jadi saya ambil inisiatif untuk
scan topik-topik yang berkaitan sebab dalam buku ni pun tak semua yang kamu belajar sebab kita belajar basic. Jadi saya scan topik, ni topik yang pertama dulu, kamu boleh rujuk baliklah yang saya bagi tadi. Kalau nak mudah, kalau siapa nak print pun boleh. Apa yang saya bagi tadilah dalam bentuk PDF. Okey, itu dari segi definisi fiqh. Daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Okey, seterusnya kita pergi kepada hubungan antara fiqh dan akidah. Okey, akidah Islamiah. Okey, apa itu akidah? Boleh jawab sikit dekat bahagian komen ke? Ataupun ada yang nak bercakap? Kepercayaan? Kepercayaan. Siapa yang cakap ni? Saya, Dr. Uzair. Uzair. Saya tak nampak lah siapa yang tu. Okey. Selain pada tu, ada lagi yang nak jawab? Akidah. Apa maksud akidah? Pegangan. Pegangan. Siapa nama? Ahmad, Doktor. Doktor, dekat chat ada banyak, betul. Ada Akmal cakap ikatan dengan pencipta. Haikal cakap keimanan, semua tu. Okey, jap saya tengok. Okey, ada Akmal, ikatan dengan pencipta, keimanan kepada Allah, keyakinan, kepribadian, kelakuan, keyakinan, takwa kepada Allah, pegangan. Okey. Ikatan atau simpulan. Okey, akidah. Maksudnya apa yang kamu kebanyakan adalah daripada yang kamu sebut dekat sini, akidah ni dia berkait dengan keimanan, dia berkait kepada ikatan kepada pencipta. Ikatan tu macam pegangan lah juga. Ikatan, pegangan, betul, keimanan kepada Allah, keyakinan, dia berkaitlah tu. Dulu dekat dalam, sekarang semua dekat luar. Ada dekat ni, dekat dengan suara kamu lah, Uzair. Kamu cakap dengan siapa tu? Okey. Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Semua ini adalah berkait dengan akidah. Okey, keimanan ni kita percaya. Kita yakin. Berkait dengan yakin. Takwa ni kita bertakwa, kita takut. Takut. Bila kita takut ni bermaksud kita akan buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi akidah Islamiah ni dia berkait dengan pegangan dan kepercayaan kita, keimanan kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kaitan antara fiqh dengan akidah? Okey, kalau tengok dekat sini, tiga perkara ni, fiqh, syariat dan keimanan ni akan membawa kita kepada akidah Islamiah. Kalau kita tengok tadi definisi fiqh itu sendiri dari segi istilah, ia adalah kita mengetahui tentang hukum terhadap perbuatan-perbuatan mukallaf lah. Mukallaf orang yang dipertanggungjawabkan terhadap perkara-perkara dalam agama Islam itu sendiri. Jadi bila kita dia berkait dengan fiqh, syariat dan keimanan ni, kita percaya orang tahu, contohnya seorang individu lah, dia tahu tentang solat, kewajipan solat, tahu dan dia praktikkan. Dan dia tahu bila dia ada pegangan terhadap akidah Islamiah ni, dia tahu bahawa apabila dia buat sesuatu, apa yang diarahkan, dia akan mendapat balasan di akhirat nanti. Kalau dia tak buat ataupun dia melanggar perintah yang mana yang haram dia buat, dia juga akan mendapat balasan. Dia berbeza kalau orang tahu dan dia praktikkan dengan orang yang tahu tetapi apa yang dia
praktikkan tu berbeza dengan apa yang dia tahu. Maksudnya dekat sini dia tahu apa balasan yang dia akan terima di akhirat nanti kalau dia tak buat, tetapi dia tak amalkan benda tu, dia tak buat. Jadi semua perkara ni dia memang akan berkait antara fiqh, syariat. Syariat itu adalah hukum hakam yang perlu kita patuhilah, yang perlu kita ikut. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita sebagai hamba Allah ni. Lagi-lagi kita umat Islam, kita kena ikut apa yang telah digariskan dalam Islam itu sendiri. Dan sekiranya kita buat, kita patuh kepada ajaran ataupun suruhan Allah itu, ia menunjukkan bahawa tahap keimanan kita yang tinggi. Tahap keimanan yang tinggi, dan dia akan dizahirkan melalui pegangan dan akidah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitnya antara fiqh dan akidah Islam itu. Kalau kita buat, kita percaya kepada hukum fiqh itu sendiri dan kita praktikkan dalam kehidupan kita, dia secara tak langsung dia akan menjadikan kita seorang yang betul-betul mempunyai tahap keimanan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya, kita tahu kita ada rukun iman, 6 perkara. Perkara-perkara yang berkait dengan iman ni, keimanan kita, iman percaya kepada benda-benda gaib. Kalau orang yang tak percaya benda ni, contoh tadi, kalau kita percaya bahawa kita akan ada balasan di akhirat nanti, yang mana sesuatu yang perkara yang gaib, yang mana dia tak berlaku lagi di hadapan kita contohnya. Tetapi siapa yang ada akidah, yang pegangan akidah dan kepercayaan yang kuat, dia akan percaya dan dia akan buat apa yang diperintahkan oleh agama kita tu. Sebab kita percaya bahawa kita akan mendapat balasan nanti. Itu kaitannya fiqh, hukum hakam dalam kehidupan kita, dan bila kita praktikkan fiqh itu sendiri dalam kehidupan kita, dia akan berkait dengan kuatnya akidah ataupun pegangan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dia tak boleh kata dia seorang yang betul-betul beriman, tetapi tindak tanduk dia dari segi pelaksanaan hukum syariat dan sebagainya bersalahan dengan apa yang dia katakan. Okey, aku adalah seorang yang beriman, seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang sejati, dia akan laksanakan apa yang termaktub dalam syariat Islam. Okey, hukum hakam fiqh dan sebagainya. Itu hubung kait antara, kita tak boleh pisahkanlah. Tak boleh dia kata dia akidah dia dah kuat, tetapi dari segi pelaksanaan syariat, hukum hakam, semua dia tak selari. Dia tak boleh berpisah antara perkara-perkara ni. Fiqh, syariat dan keimanan kita tu untuk membentuk satu akidah yang solid lah. Akidah ataupun pegangan yang solid, yang kukuh. Okey. Okay. Contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan hubungan antara fiqh dengan akidah, kamu boleh rujuk dalam nota yang saya bagi tadi. Antaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 saya tak tulis dekat sini. Okey. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Okay, Allah Ta'ala telah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebahagian daripada tuntutan iman. Okey, maksudnya dekat sini ada ayat ni bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku. Maksudnya dia dalam ayat ni dinyatakan Allah menyatakan wahai orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman, kalau dia nak melakukan solat, nak mendirikan sembahyang, dia mesti berwuduk, bersuci dahulu. Jadi kaitan dekat sini, antara iman tu berkait dengan akidah lah, dengan fiqh adalah dari segi untuk dirikan solat, dia mesti berwuduk. Okey, ini adalah berkait dengan keimanan. Kenapa? Kalau dari segi berwuduk ni, sebab dia adalah secara fardiah ataupun kita sendiri yang buat wuduk tu. Mungkin ada orang yang dari segi tahap keimanan dia tak betul-betul mantap. Dia boleh je solat. Kita katakan budak-budak lah kan. Budak-budak, contoh anak-anak saya, ada anak-anak kecil. Mungkin adik-adik kamu. Yang mana mak kata pergi solat. Pergi ambil wuduk dulu. Okey? Kadang-kadang dia masuk dalam toilet, dia masuk pergi tandas, pergi nak ambil wuduk, dia tak berwuduk pun. Contohnya dia basuh tangan saja. Dia berbeza dengan orang yang, sebab ini perkara yang berkait dengan kita dengan Allah. Kita dengan pencipta kita. Kalau kita sendiri, kalau saya sendiri contohnya, saya nak solat, kalau saya betul keimanan saya tak kuat, okey, pergi solat je lah. Orang tak tahu pun aku dah berwuduk ke tak berwuduk ke, sebab dia adalah kita punya keimanan kita dengan kepercayaan kita dengan hubungan kita dengan Allah. Orang lain tak tahu. Mungkin dari segi kalau kita sendirilah dekat bilik dan sebagainya, orang tak tahu kan. Sebab tu dia ada perkaitan antara akidah, keimanan, kepercayaan tadi dengan hukum fiqh. Apa saja tindakan yang kita buat adalah melambangkan ketinggian iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak lagi contoh-contoh ayat Al-Quran yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan hukum fiqh dan juga akidah. Okey, saya baca satu lagi. Saya nak tentang surah berkaitan dengan kefarduan puasa dan ketakwaan kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Okey. Kataan takwa dekat sini berkait juga dengan akidah tadilah, ada yang sebut kat sini kan, takwa kepada Allah. Maksud takwa ni kita takut kepada Allah, bermaksud kita akan buat, laksanakan apa saja arahan dan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini fiqh ataupun ibadat puasa itu sendiri, dia sama juga. Dia ibadat yang kita sendiri tahu macam mana tahap puasa kita. Okey, ataupun sebab kita puasa secara individu, secara individu, dan orang tak tahu kalau secara kalau dia betul-betul tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak dia boleh je dia nak curi-curi makan ataupun dia buat perkara-perkara yang dilarang sewaktu bulan puasa. Tetapi disebabkan ketakwaan dia ada perasaan takut, dia ada keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa itu telah menjadikan dia melakukan puasa tu dengan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada curi-curi makan ke ataupun tipu dan sebagainya lah. Itu perkaitan antara fiqh ibadat tu sendiri, ibadat dengan takwa, akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada banyak lagi contoh-contoh lain kamu boleh baca dalam nota yang saya bagi tu. Okey.
Okey. Ini saya rasa semua tahu tentang fiqh Islam yang mana hukum fiqh ni dia bersifat menyeluruh. Dia merangkumi pelbagai aspek kehidupan kita. Cumanya hari ini kita dalam khusus ini dia adalah sebahagian satu sedikit saja yang kita belajar iaitu berkaitan dengan hukum ibadat. Dia merangkumi pelbagai aspek lainlah yang antaranya hukum ibadat, hukum munakahat. Munakahat tu berkaitan dengan kekeluargaan. Okey, hukum muamalat, muamalat jual beli, hukum siasah, siasah pemerintahan yang berkaitan dengan pemerintahan negara pentadbiran. Okey, kanun kesiksaan, kanun kesiksaan ataupun kita sebut juga sebagai hukum jinayat, jenayah, hubungan antarabangsa, adab dan akhlak. Ini pelbagai aspek lah fiqh yang mana ia bersifat menyeluruh. Dan kita hanya belajar tentang hukum ibadat sahaja. Dalam khusus ni hukum ibadat saja, dan hukum ibadat ni pun kita tak belajar secara kita ambil ibadat-ibadat yang pentinglah dalam kehidupan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada tentang Islam itu sendiri. Islam adalah agama mudah. Bila sebenarnya kalau orang tengok dari segi hukum, dari segi kita kata apa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mungkin orang kata susahnya nak kena buat ni apa semua kan. Sebenarnya Islam itu adalah agama yang mudah. Tetapi yang menyulitkan Islam adalah kita sendiri sebenarnya. Mungkin contohnya lah kan, kita nak ceritakan tentang Islam kepada kawan-kawan yang belum beragama Islam. Okey, kita tak bolehlah nak ceritakan tentang perkara-perkara yang pada dia mungkin susah benda tu. Jadi dia menampakkan sesuatu itu susah dan sulit dalam Islam ni. Tetapi Islam sebenarnya adalah agama yang mudah, yang mana dia dalam hukum fiqh ini sendiri, fiqh ibadat ini sendiri, kita ada rukhsah ataupun keringanan-keringanan tertentu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berkaitan dengan Islam agama mudah ni, dalil pertama dalam surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Yang bermaksud, dan dia tidak menjadikan kamu menanggung suatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Okey, mungkin bila kita sebut tentang fiqh ibadat ni, ada orang yang kata okey tentang contoh solat kan. Solat ni susahlah 5 kali 5 waktu sehari. Okey, mungkin dia rasa 5 waktu tu adalah satu yang susah. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kita 5 waktu tu adalah diskaun yang Allah berikan lah. Kalau ikutkan kita perlu melaksanakan lagi lebih daripada 5 waktu. Okey. Jadi dalam pelaksanaan ni pun dia ada rukhsah ataupun keringanan-keringanan tertentu kepada mereka yang ada dalam kemaslahatan yang tak boleh laksanakan dengan sebagaimana orang yang biasa. Jadi ada kemudahan-kemudahan dia Allah bagi. Okey. Dalil yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 286, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey, yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Okey, Islam adalah agama mudah. Kalau contohnya kita ni saya merujuk kepada dalil yang kedua ni lah. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Contoh kita dilanda ujian ataupun kita panggil, saya tak nak sebut musibah, kita diuji oleh Allah lah. Okay? Allah menguji hambanya berdasarkan apa yang dia mampu. Kita rasa kita tak mampu terhadap ujian Allah tu. Tapi sebenarnya Allah tahu. Allah maha mengetahui yang mana mungkin apa yang berlaku pada kita tu ada hikmah yang tersembunyi. Jadi dalam
Dari segi ibadat ini sendiri, hukum fiqh ini sendiri, dalam Islam dia ada kemudahan ataupun keringanan-keringanan tertentu yang telah uh, apa diberikan oleh agama kita sendirilah. Jadi tak perlu fikir, ada setengah orang dia fikir terlampau apa perkara-perkara yang merumitkan. Tapi dari Islam, Islam adalah satu agama yang mudah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada sumber-sumber fiqh ataupun sumber-sumber hukum Islam. Kita ada yang pertama, sumber utama adalah Al-Quran. Al-Quran ni adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran ini apa saja yang berkait dengan kehidupan kita ada dalam Al-Quran. Okey, kalau kita berlaku permasalahan apa, kita rujuk Al-Quran. Dalam Al-Quran diterangkan secara terperinci adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Tetapi dalam aspek ibadah, dia hanya menerangkan perkara-perkara yang secara umum lah. Dari segi kewajipan, contoh kewajipan solat, kita wajib solat, tetapi Al-Quran tidak perincikan macam mana solat kena buat. Okey, berapa waktu, apa semua. Mungkin dari segi pelaksanaan, nak solat macam mana, apa semua tu tidak diperincikan dalam Al-Quran. Jadi, perkara-perkara, sumber yang kedua dalam hukum fiqh ini adalah As-Sunnah. Okay, as-sunnah adalah perkataan, perbuatan ataupun iqrar. Iqrar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengakuan. Okay, apa saja yang keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-sunnah. As-sunnah dia menerangkan perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara terperinci daripada Al-Quran. Dan as-sunnah ni juga, kalau sekarang ni kita ada banyak hadis kan. Hadis dalam Islam pun kita ada hadis hadis sahih, okay, hadis hasan. Dia ada tahap-tahap dia lah. Kalau siapa yang belajar tentang hadis ni, dia akan tahu. Cumanya sekarang ni kita ada banyak hadis-hadis palsu, jadi kita kena hati-hati. Kita kena tahu betul kata apa yang telah dibawa. Sekarang Nabi palsu pun ada ramai kan. Jadi ramai yang mengaku Nabi dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hatilah dalam bab ni. Jadi kat sini sumber yang kedua ini, as-sunnah ataupun al-hadis ni, dia menerangkan apa yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Contohnya, Rasulullah menerangkan tentang tata cara solat. Tata cara solat. Jadi dalam Al-Quran dia hanya sebut wajib solat, tapi dia tidak menerangkan secara terperinci. Okey, itu sumber yang kedua. Sumber yang ketiga adalah dan keempat ni, al-ijma' dan al-qiyas ni, dia berada di bawah ijtihad ulama. Ijtihad ulama. Al-ijma' adalah sumber yang ketiga, iaitu ijma' kalau dalam bahasa Arab ia bermaksud sepakat. Okey, kesepakatan. Okey, kesepakatan ulama mujtahid di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu hukum syarak. Maksudnya dekat sini, ulama-ulama ini bersepakat terhadap satu-satu perkara yang mana mungkin perkara ini tiada dalam Al-Quran dan tiada dalam As-Sunnah, yang mungkin juga perkara-perkara baharu yang ada. Kalau sekarang kita kesepakatan ulama ni kita panggil, kita ada majlis fatwa kebangsaan. Jadi majlis fatwa ni mereka bersidang, mereka berbincang, mereka bertukar-tukar pendapat, dan setiap dalam barisan majlis fatwa ni dia ada pakar-pakar dalam semua bidang. Contohnya dia nak menentukan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan perubatan. Jadi dalam tu yang berbincang bukan hanya orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham tentang agama saja. Dia ada juga
orang yang pakar tentang ilmu perubatan. Okay, ada juga orang yang pakar tentang mungkin yang berkait dengan undang-undang dan sebagainya. Jadi dekat situ semua pakar berbincang dalam tu, dan mereka ini orang yang majlis fatwa ni selalunya dia adalah mereka yang memang bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi apa sahaja kesepakatan ulama di kalangan umat kita, maksudnya apa sahaja yang disepakatkan oleh ulama, tak ada apa tu, kita kena dia menjadi sumber yang ketiga, sumber hukum Islam yang ketiga. Kita kena ikutlah. Okey. Yang ketiga adalah al-qiyas. Al-qiyas ni adalah sumber yang keempat, adalah mengaitkan sesuatu perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dengan perkara lain yang dinaskan hukumnya kerana ada persamaan sebab sesuatu hukum pada kedua-duanya. Maksudnya kat sini qiyas ni kita sandarkan ataupun kita kaitkan hukum yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun ijma' ulama' ni para mujtahid lah yang melaksanakan qiyas ni pun. Tak boleh orang-orang biasa ni, tak boleh. Maksudnya dia akan tengok hukum utama dalam 3 sumber utama ni dan dia akan kaitkan illah dia, sebab musabab dia, okey? Untuk menentukan, dia selalunya terhadap hukum-hukum yang barulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Okey? Rukun qiyas kalau tengok dekat sini, ini merujuk kepada qiyas tadi. Perkara asal yang menjadi asas untuk diqiyaskan. Furuk adalah perkara baru yang diqiyaskan. Hukum asal yang dinaskan, dan illah iaitu sebab yang menyamakan hukum antara asal dan furuk. Jadi dekat sini saya bagi contohlah. Contohnya tentang hukum dadah. Dadah kalau zaman dulu mungkin tak ada lagi lah dadah ni. Tetapi dia dikiaskan dengan pengharaman arak. Arak itu adalah sesuatu yang memabukkan, menghayalkan. Okay, dekat sini dia kena ada perkara asal yang menjadi asas untuk dikiaskan. Perkara asal dia merujuk kepada arak tadi. Furuk iaitu perkara baru. Saya bagi contoh lah, baru pun baru bukan bermaksud yang terkini, maksudnya baru selepas daripada zaman yang terkini baru wujudnya dadah ni lah, istilah-istilah dadah yang berkaitan dengan ni. Okey, jadi dikiaskan perkara baru tadi, hukum asal, hukum dalam Al-Quran disebutkan tentang pengharaman arak, jadi haram dekat situ, dan ilah iaitu sebab yang menyamakan antara asal dan furuk. Jadi dekat sini dadah pun penggunaan dia, dan dia ada banyak fungsi kan. Ada dadah digunakan untuk kebaikan, ada dadah digunakan untuk mungkin yang membinasakan itu adalah dirujukkan kepada hukum penggunaan pengharaman arak tadi. Okey, dekat sini arak kalau kita tengok ilah atau sebab persamaan dia, arak tadi memabukkan. Okey, dan dia menyebabkan hilangnya fungsi akal. Kalau siapa yang terlibat dengan arak tu, kalau ni dia tak sedar, boleh berlaku pembunuhan dan sebagainya. Dia macam hilang kewarasan lah. Jadi dia tengok ilah dekat situ, sebab dia dekat situ disamakan dengan pengharaman dadah. Dadah dari segi penggunaan dia, sekiranya dia digunakan untuk membinasakan tubuh badan manusia lah, untuk ke arah yang tidak baik. Siapa yang, kalau kita tengok sekarang ni, bila orang yang gian ataupun yang kita panggil dia penagih dadah, bila dia sampai dalam satu situasi tu, dia terlampau gian dan sebagainya, dia boleh hilang kewarasan, dia boleh membunuh kan, macam-macam. Tindak tanduk dia tu ada persamaan dengan arak tadi. Okey, ini kita panggil qiyas. Kita kaitkan hukum baru yang ada ni dengan hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Okey? Okey.
Ijma' dan qiyas ni adalah kita sebutkan dia panggil ijtihad ulama lah, al-ijtihad ijtihad, usaha para ulama, usaha para fuqaha untuk mengeluarkan hukum baru berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Okey? Okey. Okey, yang ni saya istilah-istilah dalam fiqh ni saya sebenarnya nak bagi kamu cari sendiri sebenarnya. Ada apa-apa pertanyaan tak? Saya tak baca pula. Tak ada. Tak ada? Faham? Jelas? Doktor, Ya? al-ijma' tu Ya? contohnya macam para ulama Ustaz Azhari tu ke ataupun daripada Jabatan Hal Ehwal Agama. Kita ada tu majlis fatwa. Kita ada majlis fatwa kebangsaan, orang mufti-mufti lah. Mufti-mufti dan di kalangan majlis fatwa ni juga dia ada lantikan panel-panel lain lah, bukan hanya mufti saja. Maksudnya orang yang pakar dalam perkara-perkara yang hendak dikeluarkan hukum tu. Contoh kalau dia berkaitan dengan perubatan, dia akan jemput orang-orang yang berkaitan lah dengan perubatan, mungkin perkara yang contohlah pasal COVID ke sekarang kan. Jadi dia akan jemput pakar-pakar dalam bidang yang berkait dengan isu yang akan dibincangkan tu. Okey? Dia bukan maksudnya setiap negara, kita ada majlis fatwa kebangsaan, kita ada majlis fatwa setiap negeri. Setiap negeri mungkin isu yang akan dibincangkan adalah berkaitan dengan yang berlaku dalam negeri itu saja. Jadi dia ada negeri-negeri tertentu juga. Okey? Dan selain daripada mufti-mufti ni, mereka juga melantik pakar-pakar dalam fiqh. Dia ada banyak, bukan hanya mufti itu sajalah, senarai jawatankuasa majlis fatwa tu. Okey, mungkin kalau pandangan yang diberikan oleh individu, ulama, ustaz-ustaz apa semua tu kan, itu berdasarkan kepada ilmu yang dia belajar apa semua, dan ada mungkin lebih kepada pandangan peribadi, dan juga ada ustaz-ustaz ni ataupun ada ulama-ulama juga yang merujuk kepada memang mereka ni memang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dalam mungkin ada perkara-perkara baru dan sebagainya yang mana tidak merujuk kepada majlis fatwa kebangsaan tu, itu mungkin bersifat pandangan secara peribadi mereka lah. Okey, asalkan ia tidak tidak terpesong daripada apa yang tuntutan Islam, kita sebagai rakyat marahai ni boleh kita tengok, kita kena rujuk balik lah. Tak boleh kita nak sekarang ni banyak, ramai sangatlah ulama dengan keadaan media sosial yang sangat kita panggil banyaklah munculnya mungkin ulama-ulama di media sosial saja ke kan, kita kadang-kadang kita tak kenal pun siapa. Jadi kalau seseorang yang kita nak jadikan panduan ataupun ikutan tu, kita kena check balik. Kita kena tengok jugalah, semak juga. Jangan tiba-tiba orang tu muncul, dia keluarkan bukan tak boleh nak kata fatwa, ataupun dia keluarkan kenyataan sebegini contohnya. Jadi kita kena tengok balik lah. Kita sebagai, kalau kita tu dah tahu dah dalam bab agama, kita tahu apa semua, mungkin kita tahulah basic dia macam mana kan. Tapi kalau orang yang tak tahu, yang sekarang ni muncul ramai sangat ulama-ulama media sosial lah saya panggil kan, kita tak tahu macam mana, kita kena siasat, kena tengok dulu. Doktor. Okey. Okey. Okey, sepatutnya untuk topik yang satu ni ada bab bersuci, tapi saya tak masuk lagi bab bersuci lah.
Okey, yang ni kita pergi sedikitlah tentang istilah dalam ilmu fiqh. Mungkin patutnya nak buat aktiviti tadi, tak apalah terus tertulis dekat sini. Okey, ada istilah-istilah dalam ilmu fiqh yang perlu kita tahulah. Fardu, tahu tak apa beza fardu dengan wajib? Dekat sini fardu adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan secara qat'i ataupun muktamad. Pelaku diberi pahala dan meninggalkannya akan mendapat dosa. Okey, maksudnya kalau hukum tu adalah fardu, dia kalau kita buat kita dapat pahala, dan kalau kita tinggal, kita akan dapat dosa. Okey, wajib kalau dalam mazhab Syafi'i, wajib dan fardu membawa pengertian sama kecuali dalam bab haji. Okey, dalam ibadat-ibadat, contoh solat fardu. Ni untuk mazhab Syafi'i, untuk mazhab Syafi'i, tapi disebabkan istilah yang digunakan tu dia berbeza, mungkin ada yang tertanya, sama ke tak fardu wajib ni? Solat fardu, solat wajib sama. Okey, kalau mazhab Syafi'i sama, kecuali dalam ibadat haji dia berbeza. Yang ni kamu mungkin ada yang pergi umrah ke haji ke, dia ada wajib haji, dia ada fardu, dia berbeza sedikit lah. Nanti kena belajar betul-betul lah, siapa yang nak pergi haji apa semua tu. Tapi kalau dalam bab puasa atau ibadat-ibadat lain, mazhab Syafi'i, fardu dan wajib adalah dua istilah yang sama, yang bermaksud kita wajib buat dia. Kita perlu laksana. Kalau kita buat, kita akan mendapat pahala, dan kalau kita tak buat, kita akan mendapat dosa. Contohnya, solat fardu. Okey, solat wajib. Solat fardu adalah 5 waktu sehari semalam kita wajib buat. Kecuali ada rukhsah tertentu yang diberi kelonggaran mengikut situasi tertentulah. Tapi kalau kita yang tak ada masalah, tak ada masyarakat, kita kena buat, wajib buat. Kalau kita tinggal walaupun satu solat, satu waktu, kita akan mendapat dosa. Itu maksud wajib ataupun fardu. Okey, fardu ain pula. Fardu ain adalah tuntutan wajib ke atas setiap individu mukallaf dengan tuntutan secara qat'i, seperti solat, puasa dan haji bagi yang berkemampuan. Ia wajib ke atas setiap individu, tidak memadai jika dilakukan oleh sekumpulan mukallaf sahaja. Okey, fardu tadi dia terbahagi kepada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah tuntutan wajib. Hukum wajib itu adalah terletak kepada setiap individu Muslim. Setiap seorang daripada umat Islam wajib buat. Contohnya puasa, sembahyang. Puasa tak boleh kalau dalam satu rumah contohnya. Fardu ain ni bermaksud setiap mukallaf ni orang yang dia mesti buatlah, dipertanggungjawabkan. Contoh kalau macam kanak-kanak yang belum memayis apa semua ni, dia belum lagi mukallaf lah. Dalam keluarga kita lah contohnya, mak, ayah dan kita sendiri. Bila tuntutan itu fardu ain, maksudnya satu keluarga tu kena buat. Mak dia kena buat solat. Tak boleh kata, ayah je lah yang buat ni. Dah memadai untuk satu keluarga, tak. Bila sebut fardu ain, satu kampung pun sama. Satu kampung tu semua kena buatlah solat 5 waktu. Tak bolehlah tu imam saja yang buat ataupun hanya keluarga tu saja yang buat. Itu kita namakan dia sebagai tuntutan fardu ain. Tuntutan wajib ke atas setiap individu. Okey, fardu kifayah pula adalah tuntutan ke atas sekumpulan umat Islam. Bukan dituntut secara individu. Jika sekumpulan individu tidak melakukannya, maka jatuhlah tuntutan ke atas sekumpulan yang lain. Contoh kat sini dia panggil menguruskan jenazah. Okey? Menguruskan jenazah, kalau dalam satu kampung tu ada seorang meninggal, kena ada sebahagian daripada penduduk kampung tu yang menguruskan jenazah tersebut. Jadi tuntutan fardu kifayah tu dah terlepas kepada penduduk-penduduk yang lain.
Dia bermaksud kalau fardu kifayah ni dituntut kepada sebahagian, sekumpulan umat Islam sahaja. Contoh kalau sekarang ni ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedoktoran, contohnya ke umat Islam lah, kita kurang daripada segi bidang-bidang yang tertentu. Jadi kita perlukan kepada tu, disebut kena adalah sebahagian daripada umat Islam yang mengambil bidang tu supaya terjatuhlah tuntutan kepada umat Islam yang lain. Dia bukan wajib kepada semua. Okey? Sebahagian saja. Itu fardu kifayah. Rukun. Okey? Ni istilah rukun. Rukun bermaksud perkara yang wajib dilakukan dalam sesuatu ibadat kerana ia adalah sebahagian daripada ibadat tersebut. Contoh, membaca Al-Fatihah dalam solat. Jika meninggalkan bacaan, maksudnya kalau kita tinggalkan bacaan Al-Fatihah, ayat tak habis, tergantung. Jika meninggalkan bacaan Al-Fatihah, tak sah solat kita. Terbatal lah, maksudnya tak sah. Okey? Jadi dekat sini, rukun adalah perkara itu yang menjadi sebahagian daripada ibadat tersebut. Perkara yang wajib dilakukan dalam satu ibadat kerana ia adalah sebahagian daripada ibadat tersebut. Contohnya lah dalam satu rumah kita panggil rumah yang ada rumah, nak membina sebuah rumah kena ada dinding. Contohnya kena ada bumbung. Jadi kalau tak ada dinding, contoh tak ada tiang, dia tak akan jadilah sebuah rumah tu. Jadi rukun adalah perkara yang kita kena buat sebab dia adalah sebahagian daripada ibadat tersebut. Okey, seterusnya adalah syarat. Perkara yang wajib dilakukan dalam ibadat tetapi ia bukanlah sebahagian daripada ibadat tersebut. Contohnya, wuduk sebelum melakukan solat. Kita ambil wuduk, ambil air semayang. Nak berwuduk tu bukan sebahagian daripada solat tetapi ia adalah perkara yang menjadi syarat untuk syarat menjadi sahnya solat kita. Kalau kita solat tanpa berwuduk, tak sahlah solat kita. Sebab syarat wajib solat mesti berwuduk. Okey? Okey, seterusnya mandub. Mandub perkara yang tuntut oleh syarak melakukannya tetapi dengan tuntutan bukan qat'i. Pelaku bukan qat'i itu bukan yang betul-betul tetap, yang betul-betul macam wajib tadilah. Okey, pelaku akan diberi pahala dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Juga disebut sebagai sunat ataupun mustahab. Okey, mandub dan sunat adalah perkara yang sama. Sunat ni maksudnya kita puasa sunat, dia bukan, kalau orang tak buat puasa sunat ni pun tak berdosa. Cumanya siapa yang buat dia akan dapat pahala tambahan. Okey, seterusnya adalah harus. Harus adalah perkara yang sama saja sama ada melakukannya atau meninggalkannya. Harus ni perkara yang kita buat pun buat ataupun tidak tak apa. Sebab dia adalah harus. Okey. Haram, perkara yang dituntut oleh syarak supaya meninggalkannya secara qat'i. Pelaku mendapat dosa. Orang yang buat perkara yang haram, dia akan dapat dosa. Diberi pahala kepada yang meninggalkannya. Maksudnya haram ni dia adalah perkara yang berlawanan, bertentangan dengan perkara fardu atau wajib tadi. Okay, haram kalau kita buat, kita akan dapat dosa. Kita tinggal, kita dapat pahala. Makruh terbahagi kepada dua. Makruh tahrim dituntut supaya meninggalkannya tetapi kurang daripada tuntutan haram. Dan makruh tanzih dituntut supaya meninggalkannya bukan secara muktamad, mendapat pahala jika meninggalkannya tetapi tidak berdosa jika melakukannya. Okey, ini ada penerangan yang lebih detail lah. Kalau makruh tahrim tu, makruh tu dia lebih kepada hukum haram tadi. Kalau makruh tanzih, dia dituntut supaya meninggalkannya bukan secara muktamad, bukan secara qat'i, mendapat pahala jika meninggalkannya tetapi tidak berdosa jika melakukannya. Okey? Ini makruh. Seterusnya tunai. Tunai bukan duit tunai tu. Tunai adalah ibadat yang dilakukan dalam waktunya yang telah ditetapkan oleh syarak. Tunai, contoh kita solat. Zuhur, solat 5 waktu dia ada
waktu-waktu dia kan. Masuk waktu bila, habis waktu bila. Okey, bila ibadat tu kita lakukan secara tunai, maksudnya kita melakukannya sewaktu dia masih lagi berada dalam tempoh solat Zuhur. Dalam tempoh masa dia lah. Itu kita sebut tunai. Okey? Dia tidak masuk lagi waktu solat Asar. Qada. Qada kita melakukan ibadah di luar waktunya yang telah ditetapkan oleh syarak. Contohnya kita buat sembahyang Zuhur, kita buat dalam waktu Asar. Disebabkan kita tertidur ke contohnya. Jadi kita terlepas waktu Zuhur, jadi kita buat solat Zuhur di dalam waktu Asar. Itu kita sebut sebagai qada. I'adah atau mengulang. I'adah ataupun mengulang. Mengulang kita melakukan ibadat kali kedua dalam waktunya kerana ingin merebut pahala yang banyak. Contohnya macam mana? Kita pergi singgah dekat surau nak solat. Okey, waktu kita nak solat tu tak ada orang. Kita pun solatlah Zuhur. Kita solat Zuhur. Bila dah habis waktu solat, lepas tu ada segerombolan jemaah datang. Okey, datang dan diorang sembahyang secara berjemaah. Jadi solat fardiyah, solat secara bersendirian dengan solat secara berjemaah, pahala lebih apabila solat secara berjemaah. Jadi tadi kita dah solat dah sendiri. Jadi kita tiba-tiba dah habis solat semua, orang ni datang sembahyang saya berjemaah. Dibolehkan, diharuskan untuk kita, sebab kita nak merebut pahala solat berjemaah. Jadi kita boleh solat, kita mengulang balik solat Zuhur tadi. Yang kita buat secara bersendirian, kita nak buat secara berjemaah. Dibolehkan untuk mengejar pahala, merebut pahala yang lebih banyak. Okey, itu kita panggil sebagai mengulang ataupun i'adah. Okey. Saya tak akan masuk lagi bab bersuci sampai istilah-istilah hukum fiqh saja. Untuk hari ini ada sebarang pertanyaan tak? Sebelum saya nak